Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap, belakang sikit. Okay, alright. Okay, nama saya Huzair Haris. Welcome to my channel. Hari ni Huz akan menceritakan sebuah kisah tentang Saka tak bertuan. Kali ni Huz mengambil risiko sikit. Risiko apa? Sebab kisah yang akan Huz ceritakan ini, sekejap kamera ni sengit. Okey, kisah yang akan Huz ceritakan ini adalah kisah di dalam kampung ni sendiri. Kampung yang rumah Huz tengah duduk sekarang ni. Jadi untuk keselamatan ataupun untuk langkah berjaga-jaga, Huz telah menyediakan tongkat ini. Tongkat ni bukan tongkat biasa. Tongkat ni digunakan pada zaman Jepun dahulu. Ketika Jepun menyerang tanah Melayu, datuk nenek kita menggunakan tongkat ini dengan satu kata, iaitu Zam-Zam ala Kazam, mampu semua Jepun. Tak tipu je, jangan percaya. Tongkat ni tak ada apa-apa. Okey, hampa kelebat tu dia tengah-tengah mulut-mulut. Bohong je tu. Okey, itu memang tipu je, jangan percaya. Okey, tapi sebabkan nak ceritakan kisah seram, dia kena ada mood seram. Macam mana nak ambil mood seram? Seram. Okey, dah damai dah mood seram dia. Okey. Okey, Huz akan menceritakan beberapa kisah yang berlaku di kampung ini. Kampung ini terletak di Kedah dan nama kampung Huz rahsiakanlah. Apa yang dimaksudkan dengan Saka tak bertuan ialah saka-saka yang pernah dibelah oleh orang kampung satu ketika dahulu, dan apabila tuannya sudah meninggal dunia, tiada lagi yang sambung ataupun menjaga saka-saka ini. Oh my god, kenapa aku pilih tajuk ni? Seram pula. Dekat kampung sendiri ya kan. Okay, tak apa. Okay, first dia ada 3 main ataupun yang paling famous dekat kampung ni. Yang pertama, Saka Harimau. Saka Harimau ini sifatnya ataupun fizikalnya, satu tangan dia sebelah kiri tak ada cacat, dia ada tangan kanan, dan kaki dia pula, kaki kanan dia tak ada juga cacat, dia ada kaki kiri. Basically Saka ni dia ada kaki kiri dan tangan kanan sahaja. Fizikal dia seperti manusia, tetapi kepala dia seperti harimau. Saka Harimau ni sangat famous dekat kampung ni kerana suatu ketika dahulu ada hamba Allah ni yang membelanya, dan apabila dia sudah meninggal dunia, tak anak-anaknya dan atau cucu-cucunya tak ada yang jaga. Jadi dia berkeliaran dekat kampung ni mencari makanan. Jadi antara kisah-kisah yang selepas dia meninggal adalah kisah ayah Huz sendiri. Kisah ni waktu Huz sekolah rendah, lama dah. Ayah Huz ni dulu berniaga di pasar malam, jual nasi lemak dengan cucur udang. Tapi sekarang dah tak berniaga dah tua kan. Okey, kalau berniaga pasar malam selalunya akan balik lewat dalam pukul 11 atau 12 malam. Kalau berniaga jauh sikit, 1 pagi pun boleh. So kisah ni berlaku jam 1 pagi apabila ayah Huz bawa van buruk tu. Sekarang van tu dah tak digunakan dah. Van tu ayah Huz bawa sorang-sorang balik daripada tempat berniaga, balik ke rumah. Dan apabila balik ke rumah, sampai dekat depan rumah tuan yang bela Saka Harimau tu, apabila ayah Huz jalan van tu, bila belok, Saka Harimau tu dia tengah duduk dekat busut ataupun sarang yang macam sarang anak-anak yang tinggi tu. Dia duduk bersila, kaki satu dia tu bersila, tangan dia yang belah kanan tu tak macam ni. Dia tengok je. Dia tengok ayah Huz macam tu. Tapi dia tak kacau orang, cuma dia tak ada tempat untuk duduk. Selain itu, ada juga orang kampung pernah cuba menangkap dia dengan membawa seorang bomo ustaz, tak tahulah. Katanya Saka Harimau ni sangat laju. Dia bergerak ataupun dia berlompat dari sini ke 200 meter ke hadapan dalam sekelip mata sahaja. So sangat susah untuk tangkap dia, dan kabarnya sampai sekarang dia masih berkeliaran. Dan jangan buat hal. Okey, tak apa, InsyaAllah tak ada apa. Yang kedua, Saka yang famous dekat kampung ni ialah
hantu raya. Hantu raya ni sifat dia sangat menonjol dan dia tidak sembunyi. Kalau dia selalunya akan muncul pada malam raya. So waktu kami kecil-kecil dulu kan, kalau kami tengah main mercun malam raya kan, main bunga api apa semua tu, tiba-tiba ada nampak daripada langit ada satu macam cahaya di tengah turun dengan laju dan pergi ke rumah tuan rumah yang membela saka hantu raya ni. Dan saka hantu raya ni dia digunakan untuk membuat kerja satu ketika dahulu. Orang cakap sekarang ni orang yang bela tu dah arwah. Waktu dia tengah sakit sebelum dia arwah, dia terlantar, tak boleh bangun. Dia memang tak boleh bagaimana, makan pun bersuap, mandi pun dekat tempat tidur. Tapi pada waktu malam, kadang-kadang pukul 1, 2, 3 pagi, orang nampak dia tengah mencangkul tanah dekat sawah pukul 1 atau 2 pagi. Padahal dia sakit, dia nak bangun pun tak boleh. Muka sebiji macam dia orang cakap. So bila orang tegur, dia tak, benda yang tengah mencangkul tu dia takkan menjawab. Yang kedua, saka ni juga sangat pandai kerana dia pandai menyamar. Sebagai contoh, ketika tuan dia waktu masih sihat, tuan dia pergi ke Mekah selama 2 atau 3 minggu. Tetapi setiap maghrib orang akan nampak tuan dia ni ada dekat tangga rumah, padahal tuan dia pergi ke Mekah. Dan kabarnya apabila tuan dia meninggal, saka ni masih ada dekat kampung ni. Dan ada juga kisah yang dia ni bukan pandai menyerupai tuan dia saja, dia pandai menyerupai ahli family dia ataupun jiran-jiran dia. Itu yang selalu berlaku. Yang ketiga, kisah yang ketiga ni saya tak tahu sama ada dia ni adalah saka atau apa. Tapi kisah ni dia berlaku dalam 2-3 tahun, tak ada 2-3 tahun, waktu tu sekolah menengah, dalam 5 tahun yang lepas atau 4 tahun yang lepas. Belakang rumah Husni ada satu hutan. Hutan tu tanah dia tak bertuan, ataupun tuan dia yang tuan tanah tu tak pernah tuntut, tak pernah ambil kisah. So tanah tu hutan dia sangat tinggi dan rumput semua sangat semak. Lepas tu tiba-tiba tuan tanah tu meninggal dan anak dia yang ambil alih. Bila anak dia ambil alih, anak dia jual tanah tu, terus jual tanah tu. So bila dia jual ke tanah tu dekat orang yang beli tu, dia bayar satu syarikat ke apa tak tahulah untuk cuci ataupun kosongkan tanah tu, kemas dengan potong pokok-pokok, semak apa semua tu, semua dibuang. Alhamdulillah lah, dia cantik, dah kemas, nampak dia berbawa dengan apa jentera tu tolak bagi nampak kemas. Memang kemas sekarang. Tetapi apabila hutan-hutan itu dikemaskan, dia hilang tempat tinggal. Jadi antara kisah yang berlaku ini, jiran Hus sendiri, jiran sebelah rumah aja, Hus panggil dia akak. Dia dulu dia cikgu, tapi sekarang dia berniaga. Dia berniaga macam-macam, ayam golek, jeruk maman, macam-macam lah. Tapi kisah ni berlaku waktu dia tengah settlekan jeruk maman. Jeruk maman ni, maman tu dia kena proses, kena potong, kena cuci sebelum dijerukkan. So kisah ni dia dengan pekerja dia tengah cuci maman. Maman tu sejenis sayur lah. Dia tengah cuci maman ni dekat belakang rumah. Cuci dalam pukul 2 pagi. Dalam 2 pagi tu dia tengah cuci. Lepas tu kak yang saya panggil kakak ni, sepupu saya ni, kakak ni dia masuk ke dalam rumah untuk macam nak angkat lah yang dah dicuci tu, angkat letak. Bila dia masuk dalam nak letak barang dalam rumah, pekerja dia seorang lelaki. Orang muda dia macam budak lepasan SPM macam tu, tak tahulah. Dia berjerit, kakak. Akak ni terkejut lah, kenapa? Keluar. Bila keluar kan, dia nampak budak ni, pekerja ni tunjuk tu dekat atas pokok kelapa belakang rumah. Atas pokok kelapa belakang rumah ada satu lembaga, rambut panjang, baju putih, mata merah, tengah tengok dia orang. Tengok macam tu, Pontianak. Dia terkejut. Aku sendiri terkejut dengan lagu ni.
Okay, tak apa. Lepas tu akak ni bila nampak, akak cakap tak apa, buat kerja cepat-cepat, selesaikan, tak payah kacau dia. Benda tu tak buat, benda yang Pontianak yang tengah tengok dia orang tu tak kacau, cuma tengah tengok je. Sebab dia dah hilang tempat rumah dia kan. Jadi pekerja ni pun teruskan buat cepat-cepat, kemaskan. Tapi dia buat tu, akak dia dah masuk dalam rumah, tinggal dia seorang kat luar. Dan benda tu masih ada. Dan si laki pekerja ni pun mulut dia agak macam, orang Kedah kata mulut hebiak. Mulut hebiak. Dia pergi maki benda tu. Dia cakap, haram jadah, hang jangan kacau aku dah buat kerja. Dia macam cakap macam tu. Bila dia cakap macam tu, dia kena sepak. Tiba-tiba kena sepak. Padahal benda tu ada atas pokok. Dan sepak tu kuat gila, dia terkejut. Lepas tu bila dia kena sepak, dia terkejut kan. Dia panggil lagi kak tu. Dan kak tu keluar dengan mak dia. Mak kepada kakak ni lah, jiran saya lah. Mak dia keluar. Mak dia baca, tak tahu baca apa. Dan bila lepas mak dia baca something tu, benda tu dah tak ada. Dan benda tu masih berkeliaran dekat sini. Bukan kat sini, dekat kawasan ni. Sebab sekarang kita tak tahu kat mana dia duduk. Sebab hutan tu dah tak ada. Sekian kisah Saka Tak Bertuan daripada saya. Okey, dah lama seram tu, buka balik lampu. Dah habis. Kisah kali ni agak pendek sebab actually host pun takut nak cerita banyak-banyak. Ada banyak lagi kisah dia, tapi host macam sebab tu tak berani cerita banyak untuk. Tapi korang jangan risau, banyak lagi kisah yang akan host kongsikan selepas ini. Korang boleh subscribe, like, share. Dan korang boleh tengok lagi banyak-banyak kisah seram yang host cerita sebelum ni. Dan jangan lupa komen kat bawah kalau tak nak harimau tadi tu kacau korang. Assalamualaikum. Adios.